A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Taala dalam surah Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau annal fulka tajri fil bahri bima bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi. Inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Surah Luqman ayat 31. Maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat al-fulk, kapal, sampan ataupun bot, tajri fil bahri, mengalir di laut ataupun di sungai, bi ni'matillah, dengan nikmat Allah. Dalam ayat ini Allah nak mengajak kita semua supaya berfikir. Kerana orang yang sentiasa berfikir itulah orang yang beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Allah khususkan orang-orang yang berakal sahaja yang boleh takut kepada Allah, boleh bertakwa kepada Allah. Maka marilah kita sama-sama berfikir tentang kebesaran Allah di laut. Allah berkata, tidakkah kamu lihat kapal yang besar, yang berat, bagaimana ia boleh mengalir, berlayar di atas air yang ringan dan lembut. Maka di situ bila kita berfikir, kita akan rasa kebesaran Allah. Kita akan rasa rahmat Allah ada di situ. Kerana rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan kapal yang besar dan berat boleh mengalir di atas air yang lembut. Semata-mata untuk memberi kemudahan kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Dengan kapal itulah orang yang berada di tepi sungai, di tepi laut boleh mencari rezeki. Daripada sungai itu, daripada laut, mereka dapat rezeki daripada ikan, daripada udang dan sebagainya. Dan daripada laut itu juga, daripada sungai itu, mereka menggunakan bot untuk berpindah. Untuk berjalan daripada satu kampung ke satu kampung, daripada satu tempat ke satu tempat. Dengan kapal itu juga, mereka dapat menikmati pakaian-pakaian yang diimport daripada negara-negara lain. Mereka dapat menikmati perabot-perabot rumah yang diimport daripada negeri-negeri yang lain. Sebenarnya itulah nikmat Allah dan di situ juga ada rahmat Allah. Kerana laut, kerana air, sebenarnya Allah nak memudahkan urusan kita dengan Allah menjadikan kapal yang berat dan besar boleh terapung di atas air yang lembut semata-mata untuk memberi kebaikan dan maslahat kepada kita semua. Tetapi itu semua tidak akan berlaku dan manusia tidak akan rasa kebesaran Allah pada ciptaan laut, pada ciptaan kapal itu, melainkan bila manusia sentiasa berfikir kepada Allah. Maka sebab itu dalam ayat surah Luqman tadi, Allah berkata, semua itu adalah nikmat Allah untuk Allah liyuriyakum min ayati, untuk Allah menunjukkan kebesarannya kepada siapa? Kepada inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sentiasa bersabar. Bersabar apa dia? Bersabar untuk memikirkan kebesaran Allah. Bersabar untuk memerhati betapa hebatnya ciptaan Allah dan betapa hebatnya pencipta kepada ciptaan yang hebat itu. Dan juga nikmat yang besar ini dapat dihayati oleh syakur, orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Maka marilah kita menjadi orang yang sentiasa bersabar untuk menghadapi kehidupan dunia. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang bersabar untuk memerhati, sentiasa memerhati kebesaran Allah. Dan di hujung itu, di akhirnya, jadilah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Percayalah, kita tidak akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, melainkan kita menjadi orang-orang yang bersabar. Dan kita tak akan menjadi orang yang bersabar kalau kita tidak menjadi ulul albab, orang yang sentiasa berfikir kebesaran Allah. Tengok, lihatlah sungai-sungai di sini. Sekarang kita berada di Kampung Bungan, daerah Mukah di Sarawak. Yang jauh perjalanan daripada Kuching ke Sibu, 7 jam perjalanan kereta. Kemudian daripada Sibu naik bot sampai ke Kampung Bungan ni lebih kurang 2 jam, hampir 2 jam. Dan kita tiba di sini petang semalam. Tengoklah kehidupan orang kampung di sini. Jalan darat tidak ada. Nak ke mana, nak ke sekolah, nak ke klinik, nak ke tempat kerja, semua menaiki bot. Tapi Allah permudahkan dengan sungai ini, Allah sediakan bot. Walaupun bot ataupun kapal yang besar, bot itu boleh mengalir di atas air lembut. Dan di sini juga Allah jadikan rezeki mereka. Dalam sungai inilah ada
ada udang, ada ikan yang mereka boleh menjadikan sumber rezeki mereka. Dan di tepi sungai ini ada hutang. Di dalam hutan ini ada rezeki mereka, iaitu mereka mendapat rezeki daripada pokok-pokok sagu yang mereka jual. Dan ada di kalangan mereka yang menjadi jutawan hanya kerana bersumber rezekikan pokok sagu. Subhanallah. Di mana Allah jadikan manusia, di situ Allah telah tetapkan rezeki. Rezeki adalah satu benda yang Allah tetapkan yang tak perlu kita risau. Tetapi risaulah kita bila kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah Allah yang paling besar ialah menjadi seorang pendakwah. Marilah kita sama-sama mengajak manusia kepada Islam. Dan kedatangan Ghulamun Dakwah di Kampung Bungan yang jauh daripada Semenanjung, jauh daripada Kuching, dengan menaiki kapal terbang, kemudian menaiki kereta, kemudian menaiki bot. Baru kita sampai ke sini semata-mata untuk memikirkan kebesaran Allah dan untuk mengajak manusia di sini supaya kembali kepada fitrah, kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seru kepada semua, marilah kita menjadi manusia yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah bertanya, siapakah yang lebih baik daripada orang yang sentiasa mengajak manusia kepada Allah? Siapa lagi lebih baik? Tak mungkin ada manusia yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah dan mereka beramal soleh dan mereka berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wassalam.